Seterusnya, perbincangan kita akan menjurus kepada dunia maya dan perkembangan terkini dari dunia maya. NFT, Non-Fungible Token. Apa benda Non-Fungible Token ni? Dan kenapa ia penting sebagai mungkin satu alternatif pelaburan untuk anda. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita, seorang yang tidak asing lagi kepada kaca TV Malaysia, Dato' Malik Noh. Dato' Malik Noh, apa khabar, Dato'? Alhamdulillah, baik sihat bulan puasa ni. Tak boleh cakap banyak. Daripada dunia bina badan kepada dunia perfilman dan kini Duta NFT Fintech Malaysia Association. Kita kena improve, kita jangan stick satu program aja, walau berlakon ke bina badan pun. We have to go somewhere else to improve ourselves. High tech. I'm looking forward to hearing what you have to say about this. Kita akan juga bersama dengan Kelvin Wong, penasihat NFT dan VR Fintech Malaysia Association. Terima kasih kerana bersama kami, Kelvin. Dan Nick Tree, penasihat Fintech Malaysia Association. Terima kasih kerana bersama kami. Thank you, Terence. Okey, mukadimahnya sikit daripada Nick lah. Apakah itu Non-Fungible Token, NFT? Okey, lebih Non-Fungible Token lebih dikenal sebagai NFT lah. Yang dikatakan dia merupai satu medium digital yang bergabung dengan apa yang sebenar dalam dunia ni. So jadi untuk non-fungible token ni memang dia menjadi satu identiti lah, di mana dia boleh gabung dengan contoh-contoh karya seni. Ataupun lagu, ataupun lebih kepada celebrity, ataupun kepada apa yang jauh dekat dalam documentation. Kita boleh buat yang dalam maya dan dengan yang dalam dunia yang sebenar bergabung. Jadi dia akan menjadi satu identiti yang tidak boleh ditiru. Dan memang NFT memang dalam teknologi yang memang sekarang ni kita cakap blockchain lah. Jadi dia memang tidak dapat ditiru. Yang blockchain yang digunakan adalah Ethereum. Kerana Ethereum adalah satu medium yang di mana boleh buat transaksi. Jadi karya seni dalam NFT. Ethereum buat transaksi. Kita kena faham kenapa Ethereum digunakan dan bukan Bitcoin ataupun Ripple. Kerana Ethereum ni boleh diprogram. Ya, betul. Ethereum ni memang satu blockchain yang boleh diprogram. Dia dikatakan dia boleh buat smart contract. Jadi dari kontrak pintar ni akan membuat satu gabungan yang di mana kita yang nak. Jadi kita boleh gabung dengan programmer untuk buat sesuatu smart contract yang kita nak. Contohnya smart contract antara NFT dengan celebrity. Dia nak loyalty berapa? Okey, jadi dia kalau dia nak loyalty itu 10%, dia akan set lah 10%. Tak kira selama-lamanya dia punya karya seni dalam NFT dia akan dilindungi. Okey. Kelvin, saya boleh lihat sebenarnya manfaatkan NFT ni untuk karya ataupun lukisan seperti mungkin Mona Lisa. Kalau Mona Lisa hidup pada hari ini sudah pasti Mona Lisa akan dijadikan NFT. Ya, betul. Kerana ia mempunyai nilai untuk dipanjangkan selama-lamanya kepada penghasil karya itu sendiri, bukan terhad kepada penjual. Jadi ini bererti kalau saya beli suatu karya itu, saya masih perlu membayar sedikit royalty kepada penghasil karya itu tersebut ataupun penghasil asal. Dan itu adalah mungkin kebaikan yang saya boleh lihat dalam NFT. Apakah kebaikan-kebaikan lain yang boleh Kelvin tonjolkan sebagai contoh kepada penonton kita tentang kenapa NFT ini sebenarnya berkesan sebagai satu strategi pelaburan? Kelvin. Okey, boleh. Sebab boleh. Okey. Jadi dari segi pelaburan tu kita lebih kepada kerana karya seni ni adalah kita panggil di blockchain kan, blockchain dengan NFT. Jadi setiap unsur digitalnya, walaupun kita ambil gambar dalam studio ni, okey, jadi dalam studio ni gambarnya memang dalam digital. Sememangnya dalam karya seni ni dia yang kedua adalah untuk menjadikan komuniti yang support karya seni itu. Jadi mungkin dalam dunia ni kita dalam Malaysia kita tak boleh buat apa kalau kita tunjukkan kita punya karya seni dalam Malaysia ataupun go through media seperti brochure ke apa ke. Tapi kalau NFT di dalam dunia. Jadi siapa-siapa dia pun boleh nampak karya ni. Dia maksudnya dia memperluaskan even Mas Saleh pun boleh nampak. Dia akan mungkin support
0.001 ETH pun dia akan jadi lebih. Dia akan jadi satu. Kita lihat platform-platform NFT yang sedia ada kini yang sedang digunakan oleh orang ramai. Banyak sebenarnya platform. Datuk, mungkin Datuk boleh beritahu sedikit penglibatan Datuk dengan Fintech Association Malaysia. Penglibatan saya dalam fintech ni to make sure everything going lancar lah. Kita looking pelabur-pelabur. Or else. Termasuk juga banyak artis dah join dah. Ada 5-6 artis yang join. Tapi kita minta make sure ini bukan scam. Pasal banyak sekarang dah scammer kan, jadi saya dengan Kelvin make sure Nick dah terangkan apa itu fintech. Jadi kita, banyak lagi projek-projek kita yang akan berjalan dan tengah jalan dan nampak alhamdulillah lah. Dan saya sebagai duta ni make sure everything going perfect. Okey, Datuk, kita akan tanya kepada Kelvin tentang ciri-ciri keselamatan. Supaya memang tidak adalah unsur penipuan dalam NFT. Silakan, Kelvin. Mungkin ceritakan sikit tentang kenapa NFT selamat. NFT selamat lah. Okay. NFT selamat yang kita yang buat tu dari segi blockchain kan. Blockchain dia tak boleh tukar. So nama yang dia kalau dia buat nasi lemak dia ada nama dia sendiri. Dia founder siapa dia akan direkodkan. Direkod tak boleh tukar. Trademark lah. Trademark lah. Ya, blockchain adalah suatu teknologi yang memang memastikan keselamatan pengguna kerana tidak boleh ditukar, decentralized blockchain. Jadi memang itu adalah teknologi yang digunakan selama ini untuk menghasilkan cryptocurrency yang pelbagai. Ya, betul. Dan kini ia digunakan dalam NFT. Jadi kembali kepada unsur pelaburan dalam NFT. Sebab fintech Association Malaysia kalau nak melibatkan diri memang kena ada unsur pelaburan di situ. Betul. Jadi bagaimana NFT ini Nick boleh berfungsi sebagai satu jentera pelaburan? Okey, kalau dia bukan 100% dalam menjadi jentera pelaburan, dia lebih kepada kita panggil whitelist. Whitelist maksudnya sesuatu yang telah difilterkan, telah ditapiskan oleh kumpulan kita, terutamanya Fintech Malaysia Association itself, right, adalah satu body yang boleh verify semua pelaburan NFT yang sebenar. Yang sebenar. Jadi dalam masa sama, sebab kita ada satu community dipanggil community ALB, dia akan sponsor lah kita sebanyak 3.25 juta untuk belajar NFT khususnya secara percuma. Di mana dalam daftar NFT.com. Senang daftar NFT.com tu akan dia dapat khusus NFT yang percuma, dan di mana dia boleh dapat info-info yang di mana dalam bentuk unsur pelaburan tu benar ke tidak. Itu yang kita akan bantulah. Contoh-contoh NFT yang melibatkan bukan karya seni adalah seperti NFT yang telah pun dikeluarkan oleh pihak NBA. Mana Slam Dunk yang terkemuka telah pun dijadikan satu NFT. Datuk punya posing-posing kemenangan pun boleh dijadikan NFT. Dia tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Tak ada siapa. Tadi kita dah berbual trademark by my hand. Itu tak boleh copyright tak boleh. Betul. My hand is after and before. So maksud saya tadi, apa yang masuk pada kita ni, kita protection dia punya hak right, copyright dia. Dia walaupun bukan penyanyi, bukan apa, peniaga pun. Kita ada 6 artis sudah dalam NFT. Tapi lain-lain kita galakkan juga bagi peniaga yang ada produk sendiri, semua itu. Kita trademark, kita jaga dia punya hak milik dia dengan royalty dia. Dan untuk institusi sukan seperti Selangor Red Giants pun ada NFT-nya. Betul. Apa yang menarik tentang Selangor Red Giants ialah dia menambah nilai NFT itu kepada dunia fizikal. Jadi bukan setakat pembelian NFT, anda juga dapat tempat duduk dalam stadium. Betul. Jadi seperti yang saya pegang ni juga NFT juga. Oh, ini NFT. NFT juga. Ini Pokoknya, ini Waterkia. Jadi NFT untuk environmental alam sekitar. Jadi siapa beli NFT dalam Maya, okey, jadi dia akan dapat satu Waterkia atau Pokokkia. Kalau Pokokkia kita tanam pokok. Kalau Waterkia kita tanam coral. Okey. Kita ada projek garu kita juga. Projek garu banyaklah. Banyak lagi projek jalankan. Tapi kita ada mengendalikan kursus juga untuk memahami apa dia NFT. Banyak orang tak faham kan. Jadi kita
Nick dengan Kevin, kita orang semua ada mengadakan kursus untuk orang memahami apa dia betul-benar NFT. Besok kita ada MOU dekat Vivatel malam, buka puasa. So dekat Vivatel, jadi kita ada MOU antara ALB Community dengan Fintech Malaysia Association. Jadi kita akan bagi kursus percuma lah sebab mereka menyumbangkan 3.25 juta dana ni untuk dipanggil sebagai scholarship digital lah. Scholarship digital. Jadi kita boleh memanfaatkan lebih kurang 5,000 ahli yang boleh belajar khusus NFT secara percuma. Free je. Ya, free. Belajar tentang NFT dan Secara kita percuma. sedang lihat sedikit NFT.com. daripada video-video yang telah dihasilkan oleh Fintech Association di kaca TV anda sekarang. Jadi kenapa NFT penting, kenapa NFT itu boleh digunakan sebagai medium pelaburan, semuanya sedang diterangkan di situ. Saya juga ingin bertanya kepada Nick ataupun Kelvin berkaitan dengan berapakah sebenarnya harga untuk mendaftar NFT? Mahal ke, murah ke, macam mana? Kalau saya nak buat NFT sendirilah. Okey, kalau memang you kena pergi kursus dululah, daftar nft.com untuk dapatkan kursus percuma daripada komuniti LB dengan bersama dengan sama-sama dengan Fintech Malaysia Association. Jadi kalau kita panggil gas fee, kalau you nak buat NFT sendiri, dia terpulang kepada gas fee. Jadi kalau gas fee lebih kurang 0.1 ETH, maksudnya lebih kurang 400 US untuk you buat NFT sendiri. Tapi bukan buat saja begitu dia akan jadi terjual. Yang penting adalah datang kursus. Memahami apa NFT.com. Apa kursus dia, apa khasiat, apa khasiat dia daripada kemampuan dia. Itu kita faham pasal apa. Banyak kita bukan kita nak ambil dia orang, tapi kita bagi dedication dulu. One you like, enjoy. Sebab kita pernah lihat artis kita ataupun pelukis kita menjual NFT kepada Snoop Dogg dengan nilai lebih kurang 2 juta. Betul. Memang luar biasa. Itu akan berlaku, bukan luar biasa, akan berlaku dekat Terence juga. Terence boleh jadi NFT juga. Aku nak jual badan aku juga, terima. Itulah. Datuk, saya cadangkan Datuk cepat-cepat buat NFT, Datuk. Gunakan tak pun nak beli badan aku, tak boleh sekarang. Footage di atas pentas tu, Datuk, saya rasa itu memang tidak ternilai. Kalau dulu ada memang aku lebih copyright, aku milioner dah. Sebab kita pun ada Dewan Niaga, iaitu Dewan Niaga IEI, International E-commerce and Internet E-commerce and this Influencer Chamber of Commerce. Saya pun penasihat juga. Jadi mereka menggunakan influencer untuk mempromote NFT. Salah satu cara juga untuk buat nilai NFT. Okey, Kelvin, sedikit nasihat kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia tentang bagaimana mereka ingin melibatkan diri dalam NFT. Silakan. Daftar nft.com. Sila daftar. Sila daftar nft.com. Daftar nft.com. Kita ada khusus untuk percuma. Okey. Daftar di nft.com. Itu adalah kata terakhir daripada kita punya tetamu kita. Datuk, selamat Hari Raya kita ucapkan. Selamat Hari Raya. Untuk Datuk ucapkan selamat Hari Raya juga kepada semua peminat-peminat. Saya bagi Pak RTN dan bagi Pak Fintech mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin, dan ingat raya ni raya yang ketiga tahun kita tak pernah balik raya, jadi jangan berlumba-lumba, jaga kesihatan, jaga SOP. Or else. COVID-19. Or else. Or else. Terima kasih, Nick. Terima kasih, Kelvin. Terima kasih, Datuk. Itu undang kami. Okey. Pokoknya. Okey, Water Kia and Pokok Kia. Ini tidak bererti saya sudah ada NFT, saya ada 2 patung ni. Pokia bukan Popia tau. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Fintech Association Malaysia kerana bersama kami pagi ini.